So inilah yang kita nak bincangkan, kita nak belajar sikit berkenaan dengan coronavirus. Ni adalah gambar raja coronavirus lah, virus corona. Virus corona ni dia macam ni lah bentuk ni dalam mikroskop 3D lah, kita panggil 3D So dia bentuk bulat sikit, dia ada dia punya sel-sel dia ada protein dia yang cacak-cacak macam rambut tu. Itulah dia punya protein spike ni kita panggil yang itulah yang menyebabkan kita punya jangkitan virus lah dalam badan kita ya. So kalau ni nampak dekat mana-mana gambar macam ni, kita tahulah ini coronavirus ya. Okey, sebagai pengenalan Doktor. Ya saya. Slide-nya. Nampak tak? Nampak. Coronavirus tu. Ya. Tak nampak? Tak nampak ke? Tak berjalan je? Tak bergerak Ya, okey. Boleh nampak? Ada tak? Ada. Ada. Gerak Gerak. Okey Okey. Okey. So tadi ni gambar tadilah novel coronavirus virus corona COVID-19 sebab dia dijumpai pada tahun 2019 lah. So ni pengenalan dia, virus coronavirus tahun 2019. So kita singkatannya adalah COVID-19, COVID-19. Terhasil daripada baka ni dia punya datuk dia lah. Datuk dia keturunan dia adalah SARS-CoV dia punya virus lah, keturunan virus dia adalah SARS-CoV. Okay. So yang ni COVID-19 ni kita tahu dia berasal daripada negara China lah, Wuhan tempat asal dia adalah Wuhan, China. Yang kita dengar kabarnya adalah macam mana boleh terjadinya adalah bila bangsa Cina di sana lah yang berminat suka makan makanan eksotik lah, badan haiwan eksotik. Kita tak tahu dia punya penyediaan ni mungkin tak bersih ke apa. Virus COVID ni dia membiak dalam badan haiwan tersebut lah. Contohnya kelawar ke tenggiling jadi mereka makan makanan yang tidak bersih lah, jadi virus tu merebak melalui pemakanan yang tak sihat tadilah. Okay. Dan kes pertama yang dikesan di Malaysia adalah pada 25 Januari minggu depan lah, 25 Januari tu genap 2 tahun kita dilanda pandemik wabak COVID-19 lah. Dia asalnya daripada pelancong Cina lah, dia datang melawat negara kita Malaysia. Dia sampai dekat Johor pada tarikh tersebut lah, bila test COVID dia positif masa tu jadi
Yang ni sebabnya pelancongan ni lah sektor pelancongan mungkin masa tu nak dekat raya Cina jugalah macam sekarang jadi daripada situlah terjadi kes pertama dan sampai sekarang ni dah berapa juta dah kes kan. Kalau kat Malaysia statistik sehingga 15 Januari ni kalau kes keseluruhan dunia dah 326 juta kes banyak, sangat banyak berbanding dengan Malaysia kita ada 2 juta lebih kan. Okey, 2 juta lebih. Kes kematian kalau dunia dah 5 juta, kes kematian di Malaysia dah melibatkan 31,000 kes sangat banyak Dia punya kalau ikutkan dia punya percentage tu peratus dia. Kalau kes keseluruhan tu dalam 0.6%, kes kematian Malaysia dengan dunia ni dalam 0.6%, macam itulah agak tinggi juga di Malaysia. Jadi ini adalah data negara-negara Asia, kita menduduki tangga ketiga. Antara negara tu kita nombor 3 lah. Nombor satunya Indonesia, nombor 2-nya adalah Filipina. Kita nombor 3, kesnya 2 juta nak hampir ke 3 juta. Kalau kes mengikut negeri, Selangor yang nombor 1 lah, kita nombor berapa 9 macam tu kan. Dengan 100,000 kes lah ikut negeri kita negeri Perak. Kita nombor 9 pun banyak juga. Sekarang mungkin dah kurang sikit lah. Kalau ikut harian pun 2,000 ke 3,000 kes sehari Okey. So COVID-19 ni dia punya waktu tempoh masa dia menular ataupun merebak tu dalam masa 1 hingga 14 hari lah. Masa dulu-dulu awal-awal dia datang tu memang dia punya waktu tu dalam 1 ke 14 hari lah. Okay, semakin lama ni semakin kita dah ada vaksin kita punya imuniti badan pun dah semakin lebih baik dengan vaksin. Dia punya tempoh tu semakin masa waktu menular tu dia kurang sikit mungkin 10 hari ke 7 hari kita dah boleh sembuh lah. Okay. So ni adalah gambaran lah situasi macam mana COVID-19 tu boleh merebak Contoh nama dia Siti lah hari pertama. Hari pertama Siti ni dah terdedah dengan dia kena COVID, tak pastilah dia terkena permukaan yang ada virus ke ataupun dia berjumpa dengan orang yang ada COVID ke. Dia terdedah, dia dapat COVID hari pertama. Jadi hari ketiga tu Siti masih sihat lah, cuma dia buat ujian saliva lah, mungkin dia balik daripada luar daerah ke, jadi dia nak test dia okey ke tak okey ni lepas balik luar daerah ni, takut kena COVID, jadi dia test. Hari ketiga masih lagi negatif lah ujian COVID-19 Jadi hari kelima ni sebab dia kata dia tak ada gejala, dia okey, dia sihat, jadi dia ada jemputan kenduri nak kena hadir, dia hadirlah ke kenduri tersebut. Dalam kenduri tersebut adalah 100 orang jemputan yang lain pada masa yang sama. Jadi pada masa ini Siti sebenarnya badan dia tengah aktif dia punya virus tu tengah membiak dengan aktifnya pada hari tersebut, hari kelima ni Jadi pada waktu inilah kadar kebolehjangkitan dia virus ni kepada orang lain tu dia meningkat lah. Jadi bila kalau dia tak pakai mask pada waktu ni masa itulah virus tu merebak ke individu yang lain lah, orang lain lah. Ataupun kalau dia batuk, tiba ada terbatuk ataupun terbersin dia punya virus daripada rongga pernafasan dia tu akan pergi ke permukaan-permukaan yang dia batuk atau bersin tadilah. Jadi orang lain yang duduk ke pergi ke tempat itu akan dapat virus tersebut. Jadi hari ketujuh barulah Siti dia ada simptom contohnya yang batuk ataupun demam ataupun selsema ke. Jadi dia pun buat saliva test sendiri, ujian sendiri dan positif positif COVID-19. Lepas tu barulah dapatkan rawatan. Okey. Jadi kita kena berhati-hati sepanjang masa lah, kita tak tahu. Sebab virus ni dia memang tak nampak lah. Virus memang halus lah, dalam mikroskop saja yang nampak kan. Kalau sekeliling ni memang kita tak nampak. Jadi kita kena sentiasa patuh SOP, tak kira lah di mana kita berada, pergi mana-mana pun kena jaga SOP ikut yang diwar-warkan tu lah, elak 3S amalkan 3W macam tu lah, sentiasa berwaspada, kita tak tahu kat mana virus tu berada Okey, jadi yang seperti yang saya cakap tadi, bagaimana COVID merebak adalah melalui titisan pernafasan titisan pernafasan ni itulah yang kita batuk yang kita bersin dia keluar daripada rongga mulut ataupun rongga hidung kita, yang itulah dia menjangkiti orang lain, ataupun yang keduanya melalui sentuhan pada permukaan yang dicemari virus COVID-19 lah. Okey. Jadi COVID-19 ni dia ada 5 tahap jangkitan COVID tahap jangkitan dia. Daripada tahap 1 sampai tahap 5 tahap yang
majoriti orang dapat adalah tahap 1 dan tahap 2, iaitu tahap 1 tidak menunjukkan sebarang gejala lah, tak ada apa-apa simptom, tak ada apa-apa tanda lah, dia sihat je tapi badan dia ada COVID-19 Yang tahap kedua adalah gejala ringan, dia ada radang paru-paru, iaitu gejala ringan ni contoh macam demam, demam, batuk, sesama macam itulah, sakit kepala tapi pernafasan dia masih okey lagi, dia boleh bercakap, boleh bersembang macam biasalah. Okey. Yang tahap 3 sampai tahap 5 ni kebiasaannya dah dimasukkan ke ward ataupun hospital, perlukan rawatan dan pemantauan lah. Okay, yang tahap 3 ni dia dah ada gejala lebih teruk lah, ada radang paru-paru, maksudnya virus tu dah attack, dah serang dah dari punya paru-paru, menyebabkan dia punya tindak balas badan tu menghasilkan cecair, paru-parunya akan jadi parut, tak boleh bernafas dengan elok lah, perlukan bantuan pernafasan. Sama juga dengan tahap 4 dan tahap 5 memerlukan lebih rawatan dan juga bantuan oksigen lah. Kalau tahap 5 tu dah kritikal dah, duduk dalam ICU lah. Ini memang perlukan pemantauan yang lebih rapi lah dekat sana. Jadi kebanyakan kalau ikutkan kanak-kanak ni yang selalu datang ke klinik kesihatan ni biasanya tahap 1 dan tahap 2 lah. Orang dewasa, orang tua, warga emas kadang-kadang dia dah tahap 3 perlukan bantuan. Jadi yang tu kita hantar hospital lah. Okay. Tahap ni kena tahulah. Okay. So gejala, kita nak tahu apa yang gejala yang dihadapi oleh kanak-kanak. Kanak-kanak ke orang dewasa ke lebih kurang sama je lah, tapi biasanya kanak-kanak ni mungkin lah dia tak dapat nak ekspresikan dia punya simptom tu, dia tak pandai nak cerita, tak pandai nak bagi tahu apa dia punya simptom ni. Kadang dia cakap dia nampak macam lemah, kita rasa badan dia panas, mungkin demam lah, ataupun kita nampak dia batuk-batuk ataupun bersin, kerap, jadi kita tahu lah dia ada selesema lah. Jadi simptom-simptom lain tu kita boleh mak dengan ayah ni hanya boleh nampak, boleh lihat je, boleh pantau saja kan. Yang dia nak bagi tahu tu kadang susah sikit dia nak bagi tahu kan. Kalau orang dewasa ni dia akan bagi tahulah, saya sakit perut, saya sakit kepala, saya hilang dari rasa, hilang dari bau kan. Dia akan bagi tahu satu-satu dekat doktor dekat klinik kesihatan. Kanak ni susah sikit. Jadi kalau ada peranan ibu bapa lah untuk tanya apa gejala-gejala yang boleh kita tahulah kalau COVID-19 ni yang ni lah gejala-gejala dia kan. Yang biasanya adalah batuk, demam, sesema, sakit kepala. Yang lain tu cirit-birit ni jarang berlaku, tapi kalau ada tu pun berbahaya jugalah, muntah, tak lalu makan apa semua tu. Jadi kita kena tanyalah. Orang dewasa dia akan bagi tahu dia akan hilang dera rasa, dera bau. Kalau dia dicakap macam ni confirm. Kalau buat test swab tu mesti positif. Kalau dah ada hilang dera ataupun hilang dera rasa ataupun hilang dera bau lah. Kanak-kanak ni susah sikit kita nak tanya. Kalau ada tu kita pun kena buat juga swab test tu. Dan lagi satu kita untuk cikgu-cikgu kadang-kadang ialah pelajar sekarang dah boleh keluar pergi berjalan kan. Kita kena tahulah dia punya sejarah kontak rapat ataupun kalau sejarah pergi ke mana-mana lah, keluar negara ke luar daerah ke luar negeri ke. Jadi kita nak tahu dia daripada ada pergi ke zon merah ke zon yang banyak kes COVID ke. Jadi kita nak tahulah kalau dia ada sejarah macam tu, maksudnya dia ada risiko lah untuk dapat COVID-19. Jadi kita akan buat penilaian, ada tak risiko macam ni, ada tak gejala semua, dan kita akan bagi rawatannya selanjutnya lah. Jadi peranan ibu bapa, peranan cikgu tanya kepada pelajar-pelajar ataupun anak-anak kat rumah lah macam mana dia punya gejala, apa yang dia rasa lah. Okay. So ini adalah gejala, tanda-tanda dan gejala yang lain lah. Macam biasa juga demam, batuk kering, keletihan, ada kahak, susah nak nafas, sakit sendi dan otot ni biasa orang tua, orang dewasa lah. Sakit tekak, rasa sejuk, loya ataupun muntah, hidung tersumbat, okay, dan masalah pernafasan lah, semput ke apa ke, itu tanda-tanda jugalah. Okay. So golongan yang berisiko untuk dapat COVID-19 ni, itulah yang pertamanya golongan kanak-kanak lah. Risiko dia sebab kanak-kanak ni kita tahu dia punya badan, imuniti badan tu, antibody badan tu kurang sikit daripada orang dewasa. Jadi dia kalau dapat jangkitan kuman tu dia senang sikit, badan dia akan cepat sikit lemah lah, letih, demam, cepat demam, jadi susah nak sembuh. Golongan berisiko yang ini macam wanita hamil lah, sama juga dia akan antibody dia akan lemah berbanding orang yang tak hamil lah. Okey, dan juga warga emas, imuniti badan dah berkurang bila dia semakin meningkat usia. Jadi golongan-golongan yang inilah kita nak lindungi,
kita nak selamatkanlah daripada dapat jangkitan COVID-19. Kita tak nak mereka ni dapat. Kalau sebab ni, kalau mereka ni dapat susah adalah berisiko. Jadi contohnya yang kita pernah dengar kan, ada seorang artis tu dia hamil, dia dapat jangkitan COVID-19, dia terpaksa keluarkan bayi di dalam perut, buat operation, kena keluarkan anak dia untuk selamatkan dia, tapi malangnya tak dapat selamatkan juga sebab COVID-19 tu dah merebak, dah teruk kepada dia lah. Jadi kita tak nak lah dia perkara ni berulang. Banyak lagi kes yang wanita hamil ni yang tak dapat diselamatkan disebabkan oleh jangkitan COVID-19 yang teruk lah. Okay. Warga emas pun ada banyak juga kematian yang melibatkan warga emas, orang yang tua yang ada penyakit. Jadi kita nak, kalau boleh kita tak nak bagi risiko jangkitan kuman ni kepada warga emas, pesakit yang ada penyakit kronik, contohnya macam kencing manis, darah tinggi, kolesterol, gout ke apa ke. Kita tak nak bagilah. Bila dia dapat penyakit ni dia susah nak sembuh sebab badan dia lemah, tak cukup antibody dalam badan lah. Walaupun dia dah vaksin, maksudnya dia vaksin, tapi dia masih juga ada risiko untuk dapat tahap ketiga ke tahap keempat ataupun tahap 5 jangkitan COVID-19. Pesakit rendah imuniti ni contohnya macam pesakit HIV, pesakit yang ada kanser, barah. Jadi pesakit barah ni biasanya mungkin dia ada rawatan kemoterapi. Jadi ubat kemoterapi tu telah merendahkan dia punya antibody badan. Jadi dia senang kalau kita bagi risiko kat dia, maksudnya bila kita tak sihat, kita dekat-dekat dengan dia, so pesakit tu boleh dapat COVID-19 kan. Bahayalah dia. So risiko, jangan risikokan pesakit-pesakit macam ni lah. Kalau contohnya dalam rumah tu kita tahu ada siapa-siapa saudara mara kita ada penyakit macam ni, barah ke, kalau boleh tak sihat jangan dekat-dekat dengan dia. Nanti dia boleh dijangkiti oleh virus, apa-apa virus lah. Kalau COVID lagi teruk lah Okey. Untuk perokok ni sebab apa? Perokok ni kita tahu dia merokok, jadi dia punya keadaan paru-paru dia tak berapa baik lah, tak berapa cantik. So bila merokok tu dia punya paru-paru dah rosak dah rosak. Bila COVID serang makin teruk lagi, makin rosak lagi kan. Jadi dia berisiko lah kalau dia perokok, paru-paru tak cantik, kena COVID, so dia perlukan bantuan pernafasan lah. Contohnya oksigen ke, kena masukkan tiup ke untuk bantu dia bernafas. Jadi perokok ni memang golongan yang berisiko lah. Perokok biasanya lelaki pun kebanyakan yang meninggal sebabkan COVID adalah perokok lelaki yang ada penyakit lah. Jadi kita tak nak kes-kes macam ni berlaku lah. Kalau boleh yang kita tahu ada kawan-kawan ayah ke ataupun ayah sendiri ke merokok ke, abang sendiri merokok, kita nasihatkan dia supaya berhenti merokok lah ataupun kurangkan terlebih dahulu lah dia punya berapa batang merokok dihisap sehari tu Okay, sebab dia berisiko sangat berisiko untuk dapat jangkitan COVID yang serius Okay. So sepanjang 2 tahun kita bersama dengan COVID ni dah ada 64,000 kanak-kanak yang dijangkiti oleh COVID-19. 64,000 ni banyak daripada 2 juta kes tu, kanak-kanak 64,000. Berapa persen tu kan? Dekat 3% juga. Jadi kanak-kanak ni biasanya dia tahap 1, tahap 2 yang saya cakap tadi lah. Kebanyakannya sembuh lah selepas 14 hari dia punya kitaran virus, jangkitan virus tu. Tapi untuk kes kematian ada juga, tapi tak banyak lah, sangat rendah lah. Tapi kita tak nak lah kanak-kanak pelajar-pelajar kita, anak-anak kita dijangkiti oleh COVID sebab kita tak tahu dia punya kesan selepas kita dapat COVID tu macam mana. Sebab kalau orang dewasa lepas kena COVID dia kadang dah tak larat rasa macam penat, semput rasa dia punya paru-paru dah tak berapa elok dah sebab dah ada parut virus COVID-19 tu. Di kanak-kanak ni kita tak tahu kan. Saya tak pernah jumpa lagi kanak-kanak yang lepas kena COVID dia datang klinik, dia bagi tahu tak sihat tak pernah lagi lah. Kita tak tahu jangka masa akan datang mungkin dia ada kesan sikit daripada COVID-19 penjangkitan Jadi kita kena lindungi kanak-kanak ni sebab masa depan dia masih jauh lagi Kita tak nak dah umur 20 tahun ke 30 tahun dia dah tak sihat paru-paru, dia dah ada parut yang daripada COVID-19 yang lama tu. Jadi kita tak nak kanak-kanak, anak-anak kita dijangkiti oleh COVID-19. Okay.
So langkah pencegahan untuk COVID-19 ni kita kena ingat elakkan 3S dan amalkan 3W. Ni sekolah semua mesti dah ajar dah, mesti dah ada poster-poster apa itu 3S, apa itu 3W tapi doktor terangkan juga lah petang ni Okey. So nak putuskan rantaian COVID-19 ni apa yang kita kena elak iaitu S 3S. 3S tu jaga jarak 1 meter, maksudnya jangan berada di tempat yang sesak lah. Sesak, bila sesak memang tak jagalah 1 meter tu, memang rapat-rapat yang tak boleh jagalah jarak 1 meter tu. Yang kedua tu jarak yang tempat yang sempit tempat yang sempit, duduk dalam bilik darjah ke ramai-ramai dalam tu tak boleh kena jaga jarak 1 meter tu. Dan nombor 3 adalah sembang-sembang dekat tak boleh sembang-sembang dekat dah, walaupun pakai pelitup muka, pakai face mask semua tak boleh sembang dekat-dekat, kena jaga juga jarak 1 meter sebab takut kadang-kadang dia punya mask, face mask tu dah berapa hari pakai berapa hari pakai dah basah semua, dah tak elok dah bila dia bercakap ke bersembang ke batuk bersin dah semua dah tersebar dah virus Jadi tak boleh macam tu kena jaga sembang, tak boleh sembang dekat-dekat kawan ke main-main tak boleh sembang dekat-dekat, cikgu-cikgu pun duduk dalam bilik guru pun tak boleh sembang dekat-dekat kena jaga jarak. Okay, so amalkan 3W tu. Apa tu 3W? Yang pertama adalah wash wash tu cuci tangan, kerap cuci tangan dengan air dan sabun basuhlah apa yang ada dekat dalam bilik darjah lah. Kadang-kadang kalau ada cikgu sediakan pencuci alkohol tu, guna cuci alkohol tu Kalau pergi tandas kena kerap lah basuh tangan, kita sentuh pintu, sentuh tombol pintu tu, so kena basuh tangan balik sebab takut ada virus dekat situ lah. So nombor 2 adalah pakai, kena pakai pelitup muka. Sekarang semua orang pakai pelitup muka kat mana-mana pun, nak keluar ke, nak pergi sekolah ke, semua dah pakai kan pelitup muka. Cumanya nak tahu betul tak betul, kadang pakai face mask tu dekat dagu dekat pipi macam-macam Jadi kena pakai betul-betul lah, tak boleh pakai sambil lewa lah sebab kita nak lindung diri. Kalau tak pakai betul-betul sama juga virus tu dapat juga kat kita. Jadi kena pakai betul-betul untuk diri kita, bukan untuk orang lain Okey, nombor 3 adalah amaran, warn amaran, iaitu jangan bersalaman atau bersentuhan lah, tak boleh. Sekarang memang kita tak ada dah nak salam-salam nak peluk-peluk semua tak boleh dah. Dengan ahli keluarga pun kadang-kadang tu rasa takut nak salam, nak peluk semua. Tapi kalau kita tahu kita dah test, jadi kita negatif, boleh lah Cuma kalau kita tak tahu, kadang ada batuk ke semua, kalau boleh janganlah jangan bersentuhan, jangan bersalaman macam tu Nombor 2, amalkan etika batuk dan bersin. Samalah ni pakai tuala ke, pakai tisu ke, pastikan buanglah di tempatnya sebetulnya jangan buang merata-rata, nanti kena ke orang lain lah. So nombor 3, lakukan disinfeksi, iaitu kita nak bersihkan lah permukaan yang boleh terdedah dengan virus Okey, yang keempat, duduk rumah. Dululah kita duduk rumah lama dah kan, PKP 1, PKP 2, PKP 3 dah tak larat duduk rumah Sekarang dah boleh keluar lah Tapi kalau kita tak ada urusan penting, lebih baik duduk di rumah Kita tak nak lah jangkiti virus, keluar rumah ni dapat virus jadi tak seronok lah macam tu Tapi kalau ada urusan tak ada masalah lah cuma jaga SOP saja. Yang kelima adalah dapatkan rawatan jika bergejala. Ramai yang saya tengok dah 4-5 hari baru datang klinik, kan tak boleh macam tu, jangan biar lama-lama. Maksimum 3 hari je, 3 hari dah tak sihat tu datang teruslah ke klinik kerajaan ke, klinik swasta ke, dapatkan ubat, buat swab test lah, jangan tunggu lama-lama. Takut nanti bila dah lama tu virus tu makin merebak, makin membiak dalam badan kan, makin teruk, susah nak baik kan. Okey, dapatkan rawatan awal. Okey, so ini sama jugalah virus COVID-19 mudah tersebar di ruang yang tertutup, terutamanya tanpa peredaran udara yang baik. So kalau dekat sekolah tu, kalau bilik darjah tu kena buka tingkap luas-luas, tak boleh ramai crowded sangat dalam satu bilik darjah Okey, lepas tu kena sentiasa bersih lah. Ini sama juga ulangan yang tadi lah. Cuma tambahan tu dapatkan vaksin bila tiba giliran anda. Ini untuk ibu bapa untuk pelajar-pelajar sekolah menengah kena ambil vaksin lah Okey, so ini berkenaan dengan pelitup muka lah, nak lindungi diri dan lindungi orang lain Tengok risiko jangkitan tu macam mana kalau tak pakai face mask, tak pakai pelitup muka bila bercakap ke, bila batuk ke bersin virus tu berterbangan dekat udara tu kan. Kalau tak pakai pelitup muka bila pakai pelitup muka so dia punya risiko tu sederhana. Bila dua-dua pakai pelitup muka nampak dia punya risiko tu dapat tu rendah lah tak adalah
terpercik LU ke apa kan, keluar kan. Okay, so risikonya adalah rendah. So pelitup muka kena pakai, buang hanya boleh diguna sekali sahaja dan harus dibuang dengan cara yang betul lah. So jangan pakai pelitup muka yang dah rosak, yang longgar, yang kotor ataupun basah. So bila dah tak elok tu pakai juga tak berkesan lah, tak boleh nak lindungi diri. So pakai pelitup muka yang 3 lapis lah, dia reply yang berkualiti sikit lah, jangan beli yang cokiam je kan, yang tak elok tu kan. So kalau dekat tempat kerja ataupun sekolah ke, tak boleh lebih daripada 8 jam lah. Kalau ada gejala contohnya batuk ke bersin kan, kita batuk-batuk dalam mask tu dah basah semua, tak boleh lebih 4 jam lah, nanti dia lagi tak elok kan. Okay. So kalau nak lupuskan pula, ni cara-cara lah nak lupuskan. Tak boleh lupus macam tu je buang kat lantai kan. Betul, sepah-sepahkan kat rumah tu kan, tak boleh lah macam tu. Yang pertamanya kena tanggalkan pelitup muka tu, pegang yang tali kat tepi tu dulu pegang kat tali tu, lepas tu lipat dulu, lipat ke dalam yang kat luar, yang bahagian luar tu. Kalau yang warna hijau tu kan dia ada face mask tu ada 2 color kan, satu kat luar tu warna hijau, yang kat dalam tu warna putih. Jadi yang kat dalam tu samalah dua-dua pun tak elok. Kalau kita ada gejala tu, yang dalam tu kotor lah, yang kat luar tu bersih kan. Tapi kalau kita pergi tempat yang sesak sempit kan, yang kat luar tu warna hijau tu yang akan kotor cepat lah, yang tu yang ada virus lah. Jadi kita kena lipat yang kotor tu ke dalam jangan sentuh, kalau boleh jangan sentuh yang bahagian kain tu lah, tutup je, lipat je macam biasa. Okey, lipat. Lepas tu kalau nak gulung-gulung lah, kalau ada plastik sampah tu terus dibuang kat dalam tu, jangan pegang yang bahagian hijau tu, jangan pegang tali. Kita pegang tali tu selamat sebab kat tepi kan, dia tak kena virus tu. Terus buang dalam tong sampah. Lepas tu basuh tangan lah, ataupun guna hand sanitizer lah selepas buang pelitup muka tu jangan sepah-sepahkan lah sebab dia plastik so dia boleh menyebabkan pencemaran jugalah, pencemaran plastik kat situ okey. So yang seterusnya adalah cara nak cegah tu memang kena cuci tangan dengan betul lah. Ni pun cikgu dah ajar selalu kan dekat sekolah kan, cuci tangan dengan air ke dengan sabun, ataupun kalau nak cepat hand sanitizer lah. Kadang-kadang budak-budak pelajar-pelajar dah ada sendiri kan, bawa sendiri, so guna kalau pergi mana-mana lepas tandas ke cuci, kalau pegang apa-apa meja ke kerusi orang ke cuci terus kan. So yang pentingnya adalah kena cuci tangan yang betul tu kena meliputi seluruh tangan lah. Celah-celah jari tu pun kena cuci juga takut dia terselit kat situ kan. Jadi kena pastikan gosok setiap jari dan celah jari, tapak tangan, celah jari, belakang tangan dan pergelangan tangan. Lepas tu bilas dan keringkan Okey, ini etika batuk dan bersin lah. Ni samalah dulu pun ada juga orang batuk sesama kan. Jadi dulu tak adalah selalu pakai penutup face mask tu. Sekarang ni kita pakai. So yang ni pastikan kalau boleh, kalau tengah bersama dengan orang ke, janganlah batuk ataupun bersin dekat orang lain palingkan muka sikit ke tepi batuk dekat siku ke macam tu, bersin dekat siku macam tu lah supaya virus tu tak kena dekat orang lain lah. Okey, tutup hidung dan mulut dengan tisu ataupun sapu tangan ketika batuk dan bersin dan buang ke dalam tong sampah Okey, so sekarang ni kita dah berada di amalan norma baru di sekolah lah. Kita dah kat sekolah ni dah cara hidup kita, kehidupan kita semua dah bertukar, dah berubah dah Dulu pergi sekolah enjoy-enjoy, lari-lari, gelak-gelak kan. Sekarang tak boleh dah macam tu kan. Sorang-sorang je kan, kena jarak-jarak tak boleh rapat-rapat Jadi kurang sikit rasa seronok ke sekolah kan. Okay, tapi tak apa, kita nak jaga diri kita, nak jaga orang lain kita paksalah ikut segala amalan norma baru ni SOP ni Okey. So norma baru di sekolah, saranan kepada warga sekolah biasa memang dah pergi sekolah tu memang ada saringan suhu dah kat depan pintu masuk kan, gatekeeping screening saranan kesihatan, tengok suhu okey ke tak okey. Kalau okey kurang daripada 37 ataupun 37.5 okeylah. Kalau tak boleh masuk sekolah kan. Macam tu. So yang kedua kena kerap cuci tangan, okey. Yang ketiga kena penjarakan sosial, tak boleh dekat-dekat lebih 1 meter. Kalau ada dalam bilik darjah ke, bilik mesyuarat ataupun dewan makan ataupun pondok menunggu dekat sekolah lah, jangan dekat
dekat-dekat kat situ kat luar pondok menunggu rapat kat situ tak boleh juga ya. Okey, amalan etika batuk dan bersin. Kalau boleh tak ada dah aktiviti yang melibatkan perhimpunan secara besar-besaran. Sekarang boleh dah dilonggarkan sikit kan, cumanya kena terkawal lah, kena jaga SOP semua, pakai pelitup muka tak ada sentuhan-sentuhan yang melampau lah. Okay. Yang keenam, kena ada pembersihan pada permukaan yang kerap disentuh. Kena buka tingkap dan pintu bilik bagi pengudaraan yang baik lah, jangan tutup biasa kalau nak buat ceramah ke apa kan kadang nak pakai slide apa semua kan, PowerPoint apa semua kena tutup pintu tingkap semua kan. Jadi tak sesuai sekarang, sebab tu kena guna Google Meet je lah secara alam maya je kan. Okay. Itulah dah lebih baik lah sebab dia tak adalah perkara yang sangat berkritikal lah untuk kita buat masih boleh buat dengan secara alam maya. Okey, tanda sekolah sentiasalah bersih ada sabun disediakan untuk pelajar-pelajar basuh tangan semua. Okey. So yang ini just nak tekankan je lah, saya tekankan suhu hanya diambil pada dahi tak ada ambil suhu dekat tapak tangan ke kat mana leher ke tak boleh kalau kat rumah tu boleh lah ada suhu jenis kepit kat ketiak ke kan, letak bawah lidah ke, yang tu sendiri-sendirilah. Tapi kalau dekat sekolah ke, dekat tempat kerja ke, kena ambil suhu yang infrared ni yang termometer infrared ni kena tembak dekat dahi je yang tepat kalau yang ke tempat lain tu dia tak tepat lah. Sama juga, dia ada dua permukaan kan, permukaan dahi dia lain suhu badan dia yang tu yang paling tepat sekali Kalau permukaan meja ke kerusi kan ada lain kan. Dekat termometer dia ada kan. So yang betulnya kena ambil dekat dahi pergi mana-mana nak check in Mas Sejahtera ke apa, check dekat dahi, jangan check kat tapak tangan. Kalau nampak orang tu check check suhu dekat tapak tangan ke belakang tangan ke, nasihat ke check suhu dekat dahi jangan check dekat tempat lain lah, tak tepat kan. Okay. So yang keduanya adalah elakkan sentuhan fizikal bagi mencegah jangkitan COVID-19. Apa-apa tak boleh dah. Nak salam, nak genggam, nak sentuh tak boleh hanya boleh letak tangan dekat dada je tanda hormat ke apa ke seeloknya macam ni lah kita punya prinsip sekarang kan, kita punya amalan sekarang, norma baru. Okey. Yang seterusnya adalah peranan guru dan pentadbir sekolah sekiranya murid bergejala ataupun menjadi kontak kepada kes COVID-19. Yang pertama, pastikan murid membuat ujian saringan COVID-19 kat sekolah. Biasa hari Rabu je kan buat saringan hari lain tu bawa pastikan pelajar tu pergi ke klinik kesihatan kerajaan ataupun swasta lah buat saringan Nak buat sendiri dulu kat rumah pun boleh, nanti bagi tahulah kepada ibu bagi tahu dekat cikgu hasil keputusan ujian saringan tu Okay, sebab saringan ni ada dua kan, ada jenis alio, ada jenis hidung mana-mana yang kita pandai buat lah. Kalau senang alio buat alio, kalau senang hidung buat hidung Okey, tak ada masalah, dia masih lagi boleh digunakan lah. Yang kedua, mengasingkan murid sehingga keputusan ujian saringan COVID diperolehi lah. Okey, kalau buat sekolah tu dalam masa 15 minit kan baru dapat keputusan kan, kena tunggu sekejap kan. Itu yang rapid lah, ujian laju, ujian pantas lah. Kalau dekat klinik kesihatan biasanya ambil masa sikit lah, yang betul-betul ujian swab tu pagi buat petang tu dapat keputusan macam itulah. Okey, yang ketiga, memaklumkan kepada ibu bapa dan ibu bapa murid. Yang keempat, melaporkanlah kepada pejabat kesihatan daerah yang berhampiran jika positifnya supaya dia boleh buat penilaian seterusnya lah, nak kuarantin, nak bagi surat kuarantin dan sebagainya. Okey. So yang ini penggunaan kit ujian kendiri COVID-19 memang dah digalakkan untuk semua orang lah nak pergi mana-mana ke, ada gejala ke, boleh buat sendiri dekat rumah tak ada masalah. Lepas tu boleh kemas kini dia punya status ujian tu sendirilah dalam My Sejahtera Jadi tips selamat penggunaan ujian kit kendiri ni sebelum prosedur tu kena bilas mulut, basuh mulut dulu, kumur-kumur sikit dengan air 30 minit sebelum menjalankan ujian. Jangan makan ataupun minum lah supaya dia punya keputusan tu lebih valid lah boleh betul lah bacaan dia punya keputusan. Yang kedua, baca arahan kit ujian dengan teliti sebab dia punya kit kadang-kadang berbeza-beza dia punya arahan kan, jadi baca betul-betul ikut dia punya prosedur dia jangan tersalah lah, takut salah step nanti dia tak betul bacaan dia. Nombor 3, sebelum dan selepas buat prosedur kena cuci tangan lah. Tak ada, nombor 4 tu pastikan tak ada orang lain yang berhampiran lah untuk elakkan kontaminasi. Okay. Jadi penggunaan ujian
ni perlu dilaporkan menerusi aplikasi MySejahtera lah. Kalau mak ayah buat ke mak ayah update lah dalam tu pastikan anak-anak ni diberitahulah, dinotifikasikan kepada KKM Kementerian Kesihatan, dia punya result ni positif ke negatif ke, kena laporkan Jadi seterusnya penilaian boleh dibuat lah kalau ada kontak rapat pun sama juga, kena kuarantin kena ambil swab kena bagi tahulah, jangan sembunyi-sembunyi rahsia-rahsia, tak boleh nanti kita merisikokan orang lain pula kan, tak boleh macam tu Kalau ada kontak rapat ke, balik daripada luar negara ke, pergi umrah ke kan, ada risiko dapat jangkitan kuman ni, virus COVID-19 ni, kena laporkanlah kepada klinik kesihatan ke kalau nak senang pergi klinik kesihatan, telefon ke, ataupun kalau ada nombor bilik gerakan pejabat kesihatan daerah, telefon bilik gerakan daerah lah sebab kadang-kadang dalam MySejahtera ni lambat sikit detect kan, lambat sikit dia nak update untuk kita notifikasi tu, bagi tahu keputusan. Okay, so kat ni kena ambil lah nombor ni, setiap keluarga, setiap cikgu ke, kalau boleh ambil nombor telefon ni. Ini nombor pejabat kesihatan daerah Perak kalau ujian kendiri selain batas positif, kena WhatsApp WhatsApp maklumat berikut, iaitu nama, nombor kad pengenalan, alamat, nombor telefon dan vaksin lah, ada vaksin ke tak ada vaksin. Lepas tu gambar test kit ujian tu yang positif tu bagi tahu dekat nombor ni, WhatsApp dekat nombor ni lah. So lepas tu nanti baru akan bilik gerakan akan hubungilah untuk penilaian seterusnya lah, nak bagi ubat ke, nak bagi rawatan ke nak kuarantin, bagi surat kuarantin Okey, kalau dah ada tanda amaran, dapatkan rawatan segera So save nombor ni betul-betul elok semua, setiap keluarga kena ada nombor ni. Okey. So yang ini adalah tanda-tanda amaran bila kita tak sihat ada demam berterusan, ada masalah pernafasan, tak boleh nafas, sakit dada, muntah atau cerit berterusan, tak boleh makan ataupun minum makin badan semakin lemah, letih, lesu ataupun bacaan oksigen maksudnya kalau sekarang ni kita dah dinasihatkan untuk beli satu mesin untuk cek oksigen oksigen pulse oximeter nama dia, untuk pemantauan dekat rumah. Setiap keluarga kena ada satu mesin ni, kena tanya ibu bapa, suruh beli satu ibu bapa kena pastikan ada satu mesin pulse oximeter ni dekat rumah Cikgu-cikgu pun kena tekankan juga anak-anak murid yang selalu tak sihat ke apa ke, beli satu untuk cek bacaan oksigen dekat rumah. Bacaan yang elok adalah lebih 95%. Kalau kurang daripada 95% tu oksigen dalam badan dah kurang lah. COVID-19 tu dah teruk dah merebak bagi radang paru-paru kepada badan kita lah. Jadi itu adalah tanda-tanda keamaran, tanda-tanda kecemasan, kena dapatkan rawatan segera ataupun hubungi talian kecemasan 999 untuk rawatan dan mungkin hantar ke hospital lah untuk rawatan pemantauan semua Okey, kena ada satu Okey, yang ni untuk cikgu-cikgu tempat kerja langkah pencegahan COVID-19 di tempat kerja macam biasalah, cikgu biasanya tahulah perlu kerap melakukan nyakuman disinfeksi permukaan ruang kerja, kaunter perkhidmatan, tombol pintu, papan kekunci lah. Kalau ada petugas ataupun staf yang boleh bersihkan, okeylah staf tu akan uruskan lah. Kalau tak ada staf yang khas untuk buat kerja-kerja macam ni, cikgu-cikgu kena ambil peranan lah untuk buat Okey, sekiranya ni tindakan pada majikan lah, guru besar ke apa pegawai penolong ni sekiranya terdapat pekerja yang disahkan positif, pejabat tidak perlu ditutup, tapi kena tengoklah kontak rapat ke tak kontak rapat ke, dan kerap lakukan nyakuman disinfeksi lah. Okey, dan jaga jarak macam biasalah, jaga SOP Ini cara-cara disinfeksi lah. Okey, yang ni kalau kuarantin dekat rumah ke ataupun kalau asrama ke bilik air yang digunakan pesakit COVID-19 mestilah dibersih dan dinyakuman sekurang-kurangnya sekali sehari. Contohnya pagi tu dah mandi apa semua, petang tu kena bersihkan lah. Okey, supaya sekali sehari tu kuman tu dah mati Jika terpaksa berkongsi bilik air dengan individu lain di rumah, bersihkan permukaan yang disentuh seperti tombol pintu, kepala paip air dan peralatan lain setiap kali selepas digunakan
Kalau boleh ada alat perlindungan diri, PPE, contohnya pelindung muka, face shield ke, apron ke, ataupun sabun pelindung lagi bagus gunakan. Yang seterusnya ni proses pembersihan lah, kena guna larutan peluntur lah yang disahkan lah. Ada 0.1% sodium hypochlorite. Lepas tu kena cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi lah. Cara-cara nak sediakan macam ni lah. Dia ada 1 liter cecair peluntur tu, ikutlah yang dijual kat kedai tu, dicampur dengan 9 liter air. Ni kalau banyak lah boleh guna macam ni lah. Kalau tak, guna 1 tutup peluntur tu, campurkan dengan 500 ml air pun dah boleh dah bersihkan tombol pintu ke, dah okey lah. Untuk yang tak luas lah, kawasan yang tak luas tu boleh lah buat sendiri kan. Okey, kalau yang nak senang dah ada jualan jenis spray tu pun boleh guna juga kan, Dettol ke apa sekarang dah ada. Boleh guna yang tu juga, itu pun bersah juga Ada yang jenis jenis yang macam spray wap tu pun boleh juga, tak ada masalah. Janji ada proses disinfeksi cuma kuat tak kuat lah. Kalau rasa macam berisiko tu guna yang kuat sikit. Kalau tak ada semua sihat dalam sekolah tu, okey lah, guna yang biasa pun boleh Okey. So yang ini adalah peranan dan tanggungjawab kita dalam memutuskan rantaian COVID-19. Kita ulanglah semula, kena ada muat turun mengguna dan mengemaskini aplikasi MySejahtera. Ini peranan ibu bapa lah Pastikan setiap anak tu dah ada dah dalam MySejahtera tu, dia punya data tu semua ada. Okey, menjadi role model dengan membudayakan norma baru, memantau status kesihatan diri dan kekal duduk rumah jika bergejala, menyebarkan maklumat yang tepat dan sahih lah, tak nak sebarkan maklumat palsu lah kata COVID-19 ni tak ada lah tak bahaya lah, semua okey je, tak boleh macam tu kita kena tahu ramai yang dah meninggal lah sebab COVID-19. Jadi kita kena jaga, lindungi diri, lindungi orang lain juga patuhi SOP dan kena pantau lah kita yang sebagai cikgu ke guru besar ke, kena pantau pematuhan SOP dalam kita punya sekolah lah. Okey, kalau tak patuh kita kena tegur buat laporan sebab kadang-kadang ni ada pejabat kesihatan daerah datang buat check spot check ke apa ke, kalau tak patuh kena denda kan. So tak boleh lah macam tu, tak nak macam tu. Mengambil tahu individu kumpulan berisiko COVID-19 dalam komuniti dan maklumkan. Okey. Okey, supaya inilah kita tak nak adalah COVID-19 ni berpanjangan. Sekarang ni dia macam seperti kita tak kurang sebelum dah kita habis lagi rantaian COVID-19 kita. Kalau boleh kita tak nak dah ada COVID-19 negara kita kita nak hentikan. Okey, yang ni samalah MySejahtera je, tak ada apa-apa. So yang ini adalah penilaian kendiri lah. Ini lebih kepada orang dewasa lah, ibu bapa, cikgu. Lakukan ujian pengesanan COVID-19. Jika ada simptom, lapor keputusan ujian. Itu isolate, kuarantin kendiri lah jika positif. Kalau tak positif pun, kalau ada gejala tu, kalau boleh kuarantin kendiri sampai sembuh. Dan maklum kepada kontak rapat jika positif, dan maklum pihak majikan lah ataupun pihak berwajib sekiranya situasi kesihatan semakin merosot, dan dapatkan rawatan segera jika gejala tu semakin teruk lah. Okay. So ini adalah promosi lah. Salah satu cara untuk mencegah vaksin adalah dengan mencegah COVID adalah dengan pemberian vaksin lah. Kat Klinik Kesihatan Cerong Balai kita ada pusat pemberian vaksin. Sekarang kita adakan yang booster lah. Kalau yang dos pertama yang belum ada dos pertama pun kita terima juga untuk buat setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 8.30 pagi sampai 4.30 petang. Jadi kepada sesiapa, ibu bapa ataupun ahli keluarga yang lain tu yang belum dapatkan vaksin, boleh datang ke Klinik Kesihatan Cerong Balai untuk dapatkan vaksin. Untuk anak-anak ni yang belum cukup umur kan, so tak ada dah lagi, tapi nanti kalau ada, tolonglah bawa anak-anak untuk dapatkan vaksin untuk perlindungan diri dan juga perlindungan ahli keluarga yang lain lah. Okay, kita nak raya kan, kita nak raya bulan 4, bulan 5 ni. So kenalah ada vaksin supaya badan kita antibody tu masih kuat lagi untuk lawan virus ni, supaya kita punya jangkitan COVID kalau kita dapat pun tak teruk. Okay, saya rasa itu saja daripada saya. Itu slide yang terakhir lah. Okay. Ada apa-apa pertanyaan ke daripada ibu bapa ataupun pelajar-pelajar? Tak ada. Tak ada. Semua faham? Tak ada. Semua faham? Ada. Faham Boleh ingat? Faham. Boleh ingat semua
Boleh. Okey, nanti cikgu bagi soalan tu jawab betul-betul ya. Okey. Kalau salah, nanti doktor kena bagi ceramah lagi sekali. Tak nak dengar kan? Okey. Okey, kalau ada apa-apa masalah berkaitan dengan COVID ni untuk ibu bapa, boleh telefon Klinik Kesihatan Corong Balat ataupun datang ke kaunter kami lah. Kami akan selesaikanlah masalah-masalah berkaitan dengan COVID-19 ni. Setakat ni di Ciko saya rasa masih ada lagi lah beberapa kes COVID-19 ni apa ibu bapa penduduk kampung Ciko tu yang masih ada COVID-19 lah. Jadi masih kena jaga SOP lagi Semua anak-anak semua jaga SOP ya. Kalau tak ada apa-apa persoalan, saya habiskan saya penceramah dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Dr. Maliana binti Muhammad di atas ceramah kesihatan yang bermakna itu tadi. Terlalu banyak ilmu yang dapat kita peroleh daripada ceramah kesihatan itu tadi. Semoga kita semua lebih jaga terhadap virus COVID-19 yang melanda. Selesai meriah majlis acara, perkara baik jadi pedoman. Andai ada terlanjur bicara, salah silap harap dimaafkan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Aina tunggu Waalaikumsalam.